Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya harap semua murid berada dalam keadaan sihat dan bersedia untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Kita masih lagi dalam unit 11 dengan tajuk Antuah Laksmana Terbilang. Kita fokus kita pada hari ini ialah peranan Antuah sebagai Laksmana Melaka. Apa dia peranan dia? Pertamanya, setia kepada Sultan. Jadi cikgu bacakan pantun. Pantun ni ada dalam buku kamu. Okey, waktu siang terbang sang elang, meredah lembah, merentas hutan. Laksmana Antuah pahlawan terbilang, taat setia kepada Sultan. Jadi Antuah adalah seorang Laksmana yang sangat setia kepada Sultan. Sentiasa saja menurut perintah Sultan. Okey, yang kedua, Antuah ni sebagai ketua angkatan laut. Burung pipit terbang berkawan dalam taman. Musuh durjana habis dilawan, amanlah negeri sepanjang zaman. Yang ketiga, masih lagi yang kedua, iaitu sebagai Laksmana, Antuah ni memastikan keselamatan di perairan Melaka. Itulah dia punya tanggungjawab sebagai ketua angkatan laut. Yang ketiga, peranan yang ketiga ialah sebagai pengawas Sultan. Cantiknya cincin berbelah rotan, buat meminang dara jelita. Setia menjaga paduka Sultan, tanah jajahan luas merata. Jadi Antuah ni bertanggungjawab menjaga keselamatan Sultan semasa Sultan berkunjung ke negeri lain. Beliau juga menjadi pengawal peribadi Sultan Melaka di Majapahit. Beliau juga menjaga keselamatan Sultan di mana-mana sahaja. Okay, yang keempat, tugas ataupun peranan Antuah yang keempat ialah melaksanakan perintah Sultan. Ciung hinggap di dan patah, melihat kerbau di dalam bendang. Apa dititah tidak dibantah, meminang si putri di Gunung Ledang. Jadi kalau kita lihat, peranan Antuah ialah melaksanakan perintah Sultan. Beliau telah mengetuai pasukan meminang Putri Gunung Ledang untuk Sultan Melaka. Yang kelima, peranannya ialah menjamin keselamatan pedagang. Cili padi digiling lumat buat memasak ikan haruan. Pedagang asing dijamin selamat, lanun yang ganas sudah ditawan. Jadi beliau ni menjaga keselamatan pedagang di Selat Melaka. Antara pedagang yang biasa pedagang di Melaka ialah pedagang daripada China, pedagang India, pedagang Arab dan pedagang Siam. Yang keenam, menjaga keamanan perairan. Indah berseri bunga di taman, petik sekuntum semat di baju. Laut yang luas sudahlah aman, Melaka sejahtera berkembang maju. Okey, yang ketujuh pula peranannya semasa meminang Tun Teja. Tun Teja sudah percaya di sang ketua yang jatuh cinta. Teja dibawa ke dalam bahtera, rupanya Teja untuk si raja. Yang ke-8 ialah peranan Antuah yang berlawan dengan Tamin Sari. Dua pendekar beradu tenaga, pahlawan Melaka, pahlawan Betara. Akhirnya tewas pendekar Jawa, Antuah berjaya mendapat kerisnya. Yang ke-9, mengetuai rombongan ke China. Antuah bijak orangnya, dalam diam berfikirlah dia. Akhirnya melihat wajah Maharaja, kangkung dimasak, dipotong tiada. Jadi beliau telah mengetuai utusan bagi merapatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain seperti Siam, Turki, China dan India.
Setakat itu dulu peranan Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka. Okey, seterusnya kita lihat sifat Hang Tuah. Antara sifat Hang Tuah ialah seorang yang taat kepada sultan, seorang yang berani berkepimpinan, kemudian seorang yang setia kawan, seorang yang bijak dan seorang yang bertanggungjawab. Okey, kita lihat peranan Hang Tuah. Laksamana Hang Tuah ni mempunyai tanggungjawab yang besar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Banyak tugasan yang dilaksanakan oleh Laksamana untuk menjaga keamanan dan ketenteraman negeri. Antara peranan Hang Tuah, satu yang saya ulang balik yang tadi, iaitu satunya ialah Ketua Angkatan Laut. Hang Tuah menjadi Ketua Angkatan Laut. Beliau menjaga keselamatan perairan Melaka. Yang kedua, Hang Tuah ni peranannya ialah menjadi utusan. Hang Tuah mengetahui utusan diplomatik ke negara luar seperti ke China, India, Siam dan Turki bagi merapatkan hubungan Melaka dengan negara-negara tersebut. Yang ketiga ialah Ketua Rombongan Peminangan. Hang Tuah melaksanakan perintah sultan dengan mengetahui rombongan peminangan Puteri Gunung Ledang untuk Sultan Melaka. Yang keempat, menjaga keselamatan. Hang Tuah memastikan keselamatan para pedagang di Selat Melaka. Dan yang terakhir, sebagai pengawal peribadi Sultan, Hang Tuah menjadi pengawal peribadi Sultan Melaka semasa mengiringi baginda ke Majapahit. Jadi kita lihat yang seterusnya, iaitu sifat kesetiaan Hang Tuah. Laksamana Hang Tuah ni, dia punya ketokohannya kita tidak boleh pertikaikan. Laksamana Hang Tuah terkenal dengan sifat tak setia kepada sultan. Kita lihat sifat kesetiaan Hang Tuah. Pertamanya, ia satu, mengutamakan perintah. Hang Tuah mengutamakan kehendak pemerintah melebihi kepentingan diri sendiri. Hang Tuah ni juga sanggup berkorbannya nyawa. Hang Tuah bersedia melaksanakan perintah sultan walaupun terpaksa berkorban nyawa. Yang ketiga, sifat Hang Tuah ialah tak setia, tidak berbelah bahagi. Hang Tuah tekad membunuh Hang Jebat, sahabat karibnya sendiri, atas arahan sultan setelah Hang Jebat mendahaka kepada sultan sehingga menyebabkan sultan murka. Okey, yang keempat, sentiasa bersedia melindungi sultan. Hang Tuah ni sentiasa melindungi Sultan Melaka daripada bahaya. Beliau juga berjaya menghalang cubaan untuk membunuh Sultan Melaka. Antara ungkapan terkenal yang dilapaskan oleh Hang Tuah ialah takkan Melayu hilang di dunia. Okey, seterusnya kita lihat kebijaksanaan Laksamana Hang Tuah. Hang Tuah merupakan Laksamana Melaka yang bijak dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diamanah kepada beliau. Berikut adalah ciri-ciri kebijaksanaan yang ada pada Hang Tuah. Iaitu yang pertamanya, dia menguasai pelbagai bahasa. Antaranya bahasa Siam, Jawa, Cina dan Bijayan Negaram. Kebolehan ini memudahkan Hang Tuah berkomunikasi dengan bahasa lain kerana beliau sering mengetuai utusan ke luar negara. Kebijaksanaan yang kedua ialah berjaya membeli gajah untuk sultan. Hang Tuah berjaya membeli 10 ekor gajah dari Siam untuk dipersembahkan kepada sultan. Kebijaksanaan yang ketiga, beliau dapat melihat wajah Raja Siam. Hang Tuah berjaya melihat wajah Raja Siam tanpa perlu mengesut. Yang keempat,
berjaya melihat wajah Maharaja Cina dengan memakan kangkung yang tidak dipotong. Kemudian kebijaksanaan yang kelima dalam strategi pertahanan. Hang Tuah mengukuhkan pertahanan Melaka dari serangan musuh dengan membeli meriam dan ubat bedil dari Mesir dan Turki. Kebijaksanaan yang keenam ialah Hang Tuah berjaya menjinakkan kuda liar. Hang Tuah berjaya menjinakkan kuda liar yang tidak dapat ditunggangi oleh orang lain. Kemudian yang ketujuh yang terakhir, berjaya menggagalkan cubaan membunuh Sultan Melaka. Hang Tuah berjaya menggagalkan cubaan membunuh Sultan Melaka semasa di Majapahit. Okey, yang terakhir kita tengok berdasarkan tajuk yang kita dah bincang tadi kan. Kita lihat sifat-sifat peribadi yang ada pada Hang Tuah. Jadi kita sepatutnya juga mempunyai sifat-sifat tersebut. Okey, semua orang sepatutnya mempunyai sifat bertanggungjawab seperti yang ada dalam diri Hang Tuah. Kerana sifat tersebut merupakan salah satu sifat yang terpuji. Okey, apa dia tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia kepada negara kita yang tercinta? Pertama, kita haruslah mencontohi sifat yang ada pada Laksamana Hang Tuah. Yang kedua, sebagai rakyat kita harus bersedia dan bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara daripada ancaman musuh. Sebagai rakyat Malaysia juga kita mesti mencontohi pengorbanan Hang Tuah untuk menjadikan negara maju, aman, makmur dan sentosa. Seterusnya kita lihat, kita hendaklah sanggup berkorban demi negara yang tercinta. Pengorbanan dan kesetiaan Hang Tuah membela Melaka mencapai zaman kegemilangan. Yang terakhir, sebagai rakyat kita hendaklah menjaga keselamatan dan keamanan negara Malaysia. Jadi kita patut contohi sifat-sifat yang baik pada diri Hang Tuah. Jadi ingat, setakat itulah dulu pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.